Hai, hai, hai. Apa khabar murid-murid? Sihat? Dah sarapan? Ya, cikgu pun sihat. Dah sarapan. Ceria je hari ni. Kamu pun mesti dah ceria, dah gembira, suka untuk belajar. Baik, sebelum tu cikgu nak tanya. Siapa ikon sukan yang kamu suka? Jawab. Sabawi Rashid. Oh, ini mesti peminat JDT ni. Ya, tengok badan dia. Sihat tak? Dia main bola, sihat, pantas berlari kan? Lagi siapa dia lagi? Yang penyanyi tu? Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih lagi. Siapa? Ya, Iman Troy. Sihat tak dia? Cantik tak dia? Sebab apa dia cantik? Sebab apa dia sihat? Lagi siapa? Yang pada setiap pukul 6 petang selalu bagi maklumat tentang COVID-19 kat TV. Selalu mak ke, bapa kita ke, tunggu laporan tentang COVID-19. Ya, pengarah kesihatan kita, Datuk Hisham. Tengok dia sihat tak? Ya, dia sihat. Jadi, kita mestilah jadi sihat seperti mereka. Kenapa cikgu asyik tanya sihat, cerita tentang sihat saja? Sebab hari ini kita nak belajar makanan berkhasiat yang boleh menyihatkan badan kita. Tahu apa itu makanan berkhasiat? Ini ni. Makanan berkhasiat. Ya, makanan berkhasiat ini mengandungi nutrien yang seimbang. Apa itu nutrien? Iaitu ada vitamin, ada karbohidrat, ada zat, ada kalsium, ada mineral, ada serat, ada protein di dalam setiap makanan tersebut. Sebab itu disebut nutrien. Semua sama rata, semua sama banyak dan seimbang namanya. Okey, boleh faham? Itulah pelajaran kita pada hari ini. Jadi, apabila kita selesai belajar nanti, cikgu mesti hendak kamu faham, hendak kamu tahu jenis-jenis makanan yang mengandungi protein, karbohidrat ataupun vitamin. Dan juga cikgu nak kamu tahu mengapa kita perlu makan makanan yang berkhasiat. Itulah objektif kita pada hari ini. Boleh faham? Dan kamu mesti boleh lengkapkan latihan yang akan cikgu bagi pada hujung pengajaran nanti di dalam link akan cikgu sertakan nanti. Boleh faham? Boleh? Okey. Dengan itu kita akan mulakan. Okey, murid-murid, mari kita tengok makanan yang kita makan untuk kesihatan kita. Okey, makanan untuk kekalkan kesihatan. Makanan ini mengandungi vitamin. Okey, vitamin. Vitamin. Okey. Dalam makanan ini terbahagi kepada dua, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur dan buah. Okey. Mari kita tengok sayur-sayuran dulu. Sayur apa yang kamu suka makan? Okey. Ini sayur apa? Betul. Labu. Bagaimana je labu? L-A, B-U, bu. Labu. Okey, lagi? Sayur apa yang kita suka makan? Yang selalu mak kamu masak di rumah. Okey. Ini sayur apa?
Sawi, betul. Bagaimana eja sawi? Ya, betul. S-A, W-I-W. Sawi. Okey, sayur sawi. Lagi? Ada lagi sayur yang kamu masak? Okey. Ini sayur apa? Lobak, betul. Bagaimana eja lobak? Cuba eja dulu. Ya, betul. L-O, lo. B-A-K, bak. Lobak. Okey, kita eja semula sekali lagi. L-A, la. B-U, bu. Labu. S-A, sa. W-I-W. Sawi. L-O, lo. B-A-K, bak. Lobak. Semua sayur-sayuran ni contoh yang ada di rumah kita yang mengandungi apa? Vitamin. Okey. Jadi kita kenalah makan sayur-sayuran setiap hari. Okey? Baik. Okey, mari kita tengok bahagian buah-buahan pula. Buah apa yang kamu makan? Okey. Nampak buah ni? Buah apa ni? Ya, jambu. Buah jambu. Eja jambu? Ya, betul. J-A-M, jam. B-U, bu. Jambu. Lagi apa lagi buah yang ada kat dapur rumah kita tu? Buah mangga. Eja mangga? Siapa pandai eja mangga? Ya, M-A-N-G, mang. G-A-G, mangga. M-A-N-G, mang. G-A-G, mangga. Okey, lagi? Selalu ada di rumah kita. Buah apa? Okey, pisang. Selalu kan ayah kita beli pisang? Okey, eja pisang. P-I-P-S-A-N-G, sang. Pisang. Ya. Okey, ini ialah buah-buahan yang juga mengandungi vitamin untuk kesihatan badan kita. Jadi setiap hari kita mesti makan sekurang-kurangnya satu bahagian buah-buahan. Okey? Boleh? Okey, bagus. Okey, seterusnya mari kita lihat jenis makanan yang lain pula ya. Iaitu makanan yang memberi tenaga. Okey, makanan ini kita perlu makan untuk kita dapatkan tenaga. Okey, jadi apa yang kita perlu buat ialah kita makan secukupnya. Okey, itu makanan ini mengandungi karbohidrat. Okey, makanan ini mengandungi karbohidrat. Contoh makanan yang kita makan yang mengandungi karbohidrat ni apa? Okey, betul. Selalu kita makan nasi. Senangkan aja nasi. N-A, na. S-I-C, nasi. Okey, lagi kita makan apa di rumah? Ya, kita juga boleh makan roti. Ya, eja roti. Betul. R-O-T-I-T, roti. Ya. Kita boleh bersarapan dengan roti ataupun bila malam kita tak mau lagi makan nasi, kita boleh makan roti. Seterusnya apa lagi kita boleh makan? Okey, ubi. Eja ubi, senang, cepat. Eja ubi. Ya, betul, bagus. U-B-I-B, ubi. Ya. Ini makanan
yang mengandungi karbohidrat untuk memberi kita tenaga, untuk kita bekerja, untuk kita belajar. Boleh faham? Okey, bagus. Okey, yang seterusnya ialah makanan apa? Untuk kita membesar, daripada kecil kita akan besar setiap tahun sedikit demi sedikit, iaitu makanan untuk tumbuh besar yang sempurna. Makanan untuk tumbuh besaran sempurna. Tak terlalu kurus, tak terlalu gemuk. Jadi kita perlu makan secukupnya makanan tersebut. Sebab makanan ini mengandungi protein. Protein. Dia membina badan kita untuk membesar. Contoh makanan yang mengandungi protein ni apa? Selalu mak masak untuk kita. Kalau mak tak masak, tak nak makan nasi. Apa? Makanan ni kalau mak masak satu pun cukup dah. Ya, ayam. Ayam goreng. Cuba eja ayam. Pandai. Y-A-M, yam. Ayam. Okey, ini ialah ayam yang mengandungi protein. Selain pada itu apa? Ya, daging. Daging pun ada protein. Ada daging? Ya, betul. D-A-D-A. G-I-N-G, ging. Daging. Okay, daging. Lagi satu contoh bagi cikgu. Yang selalu pergi ke laut atau ke sungai, cari apa tu? Ikan. Okey. Eja ikan. Ya, betul. I-E-K-A-N, kan. Ikan. Ini antara contoh-contoh makanan yang mengandungi protein untuk pembesaran kita. Ya, kita perlu makan dalam kuantiti yang seimbang, yang secukupnya. Jangan terlalu banyak. Boleh faham? Boleh? Okey, bagus. Okey, murid-murid. Kenapa kita perlu makan makanan-makanan ni semua? Untuk hidup? Betul, untuk hidup. Lagi? Ada sebab kita perlu makan makanan ini. Murid-murid pernah tengok tak? Apa ni? Ini ialah piramid makanan. Dalam piramid ini diceritakan, dimaklumkan kepada kita bagaimana kita nak makan makanan ini. Sama ada sedikit, banyak atau sederhana banyak. Ini cikgu nak bagi tahu. Okey, contoh makanan yang berlemak. Okey. Makan sedikit. Nampak? Okey. Apa yang perlu kita makan sedikit? Iaitu makanan yang berlemak, makanan yang berminyak, makanan gula dan juga garam. Makan sedikit sahaja. Okey, kita perlu kurangkan makanan ini. Dan juga kita perlukan kurangkan tidur lewat malam. Jangan tidur lewat malam, kurangkan. Jangan tengok TV sepanjang malam. Boleh faham? Ini kita kena kurangkan. Makan sedikit, kurangkan menonton. Okey, yang kedua ialah makan sederhana. Okey, makan secara sederhana. Apa yang kita perlu makan
secara sederhana, iaitu susu, yogurt, butter ataupun cheese, okey, ikan, ayam, okey, telur, daging. Kita perlu makan secara sederhana, jangan terlalu banyak sebab makanan-makanan ini yang mengandungi kalsium, iaitu susu, cheese tadi tu yang kita makan, dia mengandungi kalsium untuk membentuk tulang-tulang kita dan juga mencantikkan gigi kita, memelihara gigi kita. Siapa gigi berlubang tu? Perlu minum susu. Jangan terlalu banyak, ya. Okey. Dan kita juga perlu apa ni? Ya, senaman. Senaman yang menggunakan tenaga yang berat-beratnya, tenaga yang banyak. Jadi kita perlu 2 atau 3 kali seminggu sahaja. Okey? Okey, seterusnya ialah makan banyak. Kenapa kita perlu makan banyak? Apa yang perlu kita makan banyak? Itu sayur dan buah-buahan. Yang cikgu cakap tadi ni, sayur dan buah-buahan yang mengandungi vitamin. Okey. Kenapa perlu makan sayur dan buah-buahan? Sebab ia mengandungi vitamin. Kan cikgu cakap dah tadi, vitamin dan juga dia banyak mineral dan serat untuk mencegah penyakit, untuk menghalang kita daripada sakit. Dan juga kita perlulah senaman. Senaman yang ringan ni 5 atau 6 kali seminggu. Okey, seperti yang minggu lepas kita belajar, kan? Skipping. Okey, boleh main bola bersama kawan-kawan ataupun berbasikal. Dapat mengeluarkan peluh. Okey? Okey, dan seterusnya perlu makan secukupnya. Okey? Maksudnya kita makan cukup untuk diri kita. Seperti apa tadi? Yang mengandungi karbohidrat. Okey, nasi, roti, mi atau bihun. Okey? Kenapa perlu makan makanan yang berkarbohidrat ni? Ya, dapat memberi kita tenaga. Ya, bila kita nak bekerja kan, kita nak bermain, kita nak belajar, mesti menggunakan tenaga. Dan jangan lupa setiap hari ni. Berapa ni? Boleh kita berjoging, ataupun kita berkebun, ataupun kita membersihkan halaman rumah, ataupun kita boleh membantu ayah kita mencuci kereta, kamu boleh cuci basikal kamu, supaya dapat keluarkan peluh. Itu tujuannya kita makan makanan yang berkhasiat hari ni. Itu tujuannya kita belajar. Okey, boleh faham? Ya, bagus. Jadi, setiap hari kita mesti amalkan makanan yang berkhasiat. Ada tak cikgu lekatkan gambar ni keropok? Tak ada kan? Ada tak gambar aiskrim? Pun tak ada kan? Ada tak gambar burger? Pun tak ada kan? Kenapa cikgu tak lekat? Ya betul, sebab makanan tersebut tidak berkhasiat. Jadi jangan amalkan makanan tersebut. Gula-gula pun mesti kurangkan. Coklat pun jangan amalkan. Boleh faham? Okey, bagus. Okey murid-murid, boleh faham pelajaran tadi? Bagus. Jadi cikgu dah mahu kamu dapat mengenal pasti jenis-jenis makanan yang berkhasiat, ya. Dan juga kamu mesti boleh faham mengapa kita perlu makan makanan yang berkhasiat. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Itu makanan yang berkhasiat mengandungi 3 yang kita pelajari tadi, yang mempunyai vitamin, kalsium dan juga protein. Okey, mengapa kita perlu makan makanan berkhasiat?
untuk mengelakkan kita daripada penyakit. Lagi, untuk perkembangan pertumbuhan badan kita dengan sempurna. Lagi, untuk memberi kita tenaga. Dan satu lagi ialah untuk memberi kita minda yang cerdas, yang pantas, yang pintar. Okey? Boleh faham? Okey. Dengan itu, cikgu nak kamu lengkapkan latihan yang akan cikgu berikan melalui link nanti, di mana kamu perlu memilih makanan yang berkhasiat dan makanan yang tidak berkhasiat. Boleh faham? Boleh buat? Okey. Dengan itu, tamatlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dengan tajuk yang lain pula pada minggu hadapan. Okey. Bye.